Suami cakap beras kita beli. Boleh tak suami-suami semua cakap beras kita beli? Lembut je kan? Memang saya diberitahu orang Penang ni memang lembut-lembut. Dia bercakap macam tak berapa dengar gitu. Masya Allah. Okey, kita dengar mana lebih kuat dia. Okey, belah perempuan pula. Nasi kita tak nak. Oi, malulah orang lelaki kalah dengan orang perempuan. Okey, orang lelaki tunjukkan kelakian sikit boleh tak? Beras kita beli. Dengar tu. Okey, dah sama level. Kita boleh mula ya. Tajuk ni memang unik. Kali pertama lah saya terima. Sampaikan sebenarnya saya minta PA tu minta bincang supaya tukar tajuk. Saya bimbang takut orang tak datang bila tengok tajuk. Sebab beras kita beli nasi kita tak nak ni sebenarnya gurau senda hashtag orang muda dekat FB, dekat IG apa semua kan. Tapi rupanya orang Pulau Pinang luar biasa. Walaupun umur 60, 70, 80, sweet 70 kan, sweet 60 pun rupanya memang tahu pasal hashtag ni. Beras kita beli nasi kita tak nak. Dia macam sebenarnya gurau senda kan. Suami cakap jangan bimbang gini-gini, beras kita beli. Macam kita kan yang bagi nafkah, suka hati kita lah, kita yang beli beras. Lepas orang perempuan pula balas dengan hashtag nasi kita tak nak. Beras tu kalau tak ditanak berkematu. Jadi kalau kami tak masak tak guna boreh tu. Macam tu boreh. Betul tak boreh? Orang Kedah berai kita tak nak, nasi kita tak nak. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi daripada tajuk ni kita boleh faham ia berkenaan dengan kerjasama suami dan isteri, peranan masing-masing. Saya nak tanya orang perempuan, sebenarnya siapa yang kena masak nasi ni, orang perempuan ke orang lelaki? Ijma' ulama' perempuan ke? Orang lelaki, orang perempuan cakap, ulama' perempuan ni cakap orang lelaki kena tak nak nasi. Maksudnya depa beli beras dan depa je kena masak. Lepas tu kerja perempuan mengketa darah. Makannya. Ya betul. Okey, ayam depa beli, lepas tu ayam depa basuh. Lepas tu ayam depa goreng. Kita tunggu nganga. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Untuk mengupas persoalan ni, bersama dengan saya ada sebuah buku yang sangat menarik. Buku ni tak banyak pun, tapi ada adalah dekat luar tu yang kita bawa tim kita, tak tahulah duduk mana. Nanti carilah gerai kita. Isteri bukan bibi. Isteri bukan bibi. Bila saya baca perbincangan dalam buku ni, walaupun nampak macam buku tu bukan ilmiah dia punya cover, tapi di dalam ini membawakan perbincangan 4 mazhab dan membawakan perbincangan penulisan kajian daripada ulama-ulama muktabar, daripada kalangan ulama salaf ataupun ulama yang mutaakhir yang terkini. Dan saya rasa menjadi satu kewajipan. Masya Allah, ramai juga ya. Dalam FB dengan IG lebih kurang dalam 6,000 lebih, ni 5,000 lebih. Tetapi yang hadir ini dalam lebih kurang 60,000. Lagi ramai ni. Termasuk yang tidak dapat dilihat, mudah-mudahan para malaikat bersama dengan kita. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, buku Isteri Bukan Bibi, dia telah memberikan satu pencerahan yang sangat mendalam, membincangkan tentang urusan rumah tangga berkenaan dengan bahan mentah, sehinggalah bahan mentah itu siap dimasak untuk dimakan. Rupanya 4 mazhab membincangkan tentang perkara ni. Siapa memasak dan menyediakan makanan yang siap untuk dimakan, tugas siapa sebenarnya? Dan saya bukan bertujuan untuk mengeruhkan keadaan, supaya kita mempertabatkan syariat. Dan kita tahu syariat dan juga adat sebenarnya boleh saling melengkapi. Syariat dan adat saling melengkapi. Dan kita tahu adat kebiasaan masyarakat Islam kita
di Malaysia, Indonesia, Thailand, mungkin Singapura, maksudnya yang ada Melayu-Melayu ni, rumpun Melayu ni, kerja-kerja rumah lebih kepada tanggungjawab wanita. Manakala suami pula bertanggungjawab di luar rumah untuk mencari nafkah. Namun apabila berlakunya perubahan yang besar, wanita juga banyak berada di luar rumah mencari nafkah, mencari rezeki, maka berlakulah perubahan dari sudut perkongsian tanggungjawab. Perbincangan ini akan dikupas dengan penjelasan ilmiah, subhanallah. Jadi harap-harap tuan-puan boleh follow lah, boleh ikut. Sebab kebanyakan orang bila masuk ilmiah tu rasa berat. Tetapi insya-Allah platform pada malam ini akan dimanfaatkan supaya tidak lagi berlaku kekacauan dalam rumah tangga sebab suami isteri bagi duduk bergaduh, beras saya beli okey, nasi saya tak nak okey. Ataupun masing-masing berebut mengatakan bahawasanya ini bukan tanggungjawab saya, itu tanggungjawab awak. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, insya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, antara mukadimahnya, pernikahan adalah satu ikatan janji, akad nikah yang telah mengikat seorang wanita kepada seorang lelaki yang sebelum ini dia perlu berbakti dan mentaati ibu dan ayahnya. Sebaik akad nikah, dia perlu berbakti khidmat kepada suaminya, dan suami juga perlu khidmat kepada isteri. Menariknya, para alim ulama juga menggunakan perkataan khidmat. Isteri ada kewajipan berkhidmat kepada suami, suami juga ada kewajipan berkhidmat kepada isteri. Bahkan di dalam satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila Sayyidatina Aisyah ditanya, ya Rasulullah, ditanya, ya Aisyah, apakah yang Nabi buat kat rumah? Di rumah Nabi buat apa? Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah berkhidmat kepada isteri. Jadi pertama betulkan, bukan isteri saja ada kewajipan khidmat kepada suami, suami juga ada kewajipan untuk khidmat kepada isteri. Sebab itu ikatan akad nikah itu adalah perjanjian yang dibuat dengan Allah. Bukan hanya perjanjian dibuat dengan ibu ayah wanita untuk dijaga isteri ni, tetapi perjanjian itu di dalam Al-Quran disebutkan adalah satu janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik akad nikah, mereka berjanji untuk saling memberi khidmat, tolong menolong, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam menguruskan urusan rumah tangga ataupun dalam memudahkan urusan amal ibadah dan juga amal soleh. Subhanallah. Dan kesilapan besar apabila kefahaman mengatakan bahawa bila akad nikah, kamu dah jadi isi orang ni, jadi kamu kenalah pandai urus rumah tangga. Betul, bukan tak betul kesilapan tu. Cuma kesilapannya adalah seolahnya bila je nikah, isteri ni diperlakukan seperti bibi, dia perlu buat semua kerja rumah. Seolahnya itu adalah pilihan, seolahnya tidak ada pilihan. Kalau isteri enggan buat, suami kata berdosa sebab itu tanggungjawab. Jadi ia bukan satu kontrak menukarkan isteri itu sebagai satu bibi. Minta maaf ya, bukan nak rendahkan kedudukan bibi, tetapi sebenarnya kedudukan seorang isteri itu sangatlah tinggi menurut pandangan agama Islam. Subhanallah. Okey, saya nak bacakan pendapat yang pertama, iaitu mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi, sebelum kita pergi kepada mazhab Syafi'i, sebab saya ikut turutan dalam buku ni. Satu daripada kitab fiqh yang muktamad dalam mazhab ini adalah Bada'i Asy-Syana'i. Kitab ini disusun oleh ulama besar mazhab Hanafi, iaitu Imam Al-Kasani. Menyebutkan sekiranya seorang suami pulang membawa bahan makanan yang perlu dimasak dan diolah, bahan mentah lah, namun isterinya enggan memasak atau mengolahnya, bawa balik gandum suruh buat donat ke, tapi isteri tak nak buat, maka si isteri tidak boleh dipaksa melakukannya. Si suami diperintahkan supaya membawa pulang makanan yang sudah sedia untuk dimakan. Subhanallah, kenapa lambat Ustazah tahu? Masya Allah. Ini pendapat
yang masyhur, yang kuat daripada ulama besar mazhab Hanafi. Sekiranya suami bawa balik bahan mentah, kemudian isteri enggan, bang tak larat lah bang, malih lah, walaupun sebab malas, enggan, saya macam nak rehat-rehat lah, tak nak lah, maka suami tidak boleh dipaksa, memaksa isteri supaya melakukannya. Si suami diperintahkan, maksudnya si suami dikehendaki supaya membawa pulang makanan yang sudah sedia untuk dimakan. Kerana antara kewajipan suami adalah memberi nafkah makanan. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan disebutkan oleh alim ulama, antara khidmat terbesar ataupun pahala yang sangat besar bagi seorang suami dalam sebuah rumah tangga adalah menyiap dan menyediakan makanan untuk ahli keluarga. Bukan semestinya masak, bawa balik makanan siap, tetapi yang diyakini halal dan tayyibah. Dan itu adalah satu bentuk khidmat seorang suami yang pahalanya sangat besar. Baiklah, seterusnya dalam kitab Al-Fatwa Al-Hindiyah, ini juga di bawah imam besar dalam mazhab Hanafiyah, menyebutkan sekiranya seorang isteri berkata, saya tidak mahu memasak dan membuat roti, maka dia tidak boleh dipaksa supaya melakukannya. Si suami perlu memberi si isteri makanan yang sudah sedia untuk dimakan, ataupun menyediakan seorang pembantu bagi memasak. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, ada orang kata, Ustazah, kita mazhab Syafi'i, kita tak rujuk mazhab-mazhab lain. Sekarang kita baca pula pendapat mazhab Syafi'i di dalam kitab Muhazzab. Satu daripada kitab rujukan yang sering digunakan adalah Al-Muhazzab karya Asy-Syirazi. Karya Asy-Syirazi, kitab syarah atau penjelasan kepada Al-Muhazzab, ada ditulis oleh Imam Nawawi, menyebutkan seorang isteri tidak wajib berkhidmat seperti membuat roti, memasak, mencuci dan pelbagai lagi bentuk khidmat yang lain. Ini kerana apa yang ditetapkan dalam pernikahan adalah istimta', iaitu kewajipan untuk memberi layanan hubungan suami isteri. Maka sebarang bentuk layanan lain adalah tidak termasuk dalam kewajipan, tetapi di dalam bentuk ihsan. Jika isteri melakukannya, diberi pahala yang sangat besar. Wanita sekalian muslimat, Masya Allah, kewajipan yang paling jelas sehingga akan mendatangkan laknat Allah. Dalam hadis yang sahih, wanita yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan suami isteri, jika dia menolak tanpa alasan syar'i, kalau sakit suami paksa, berdosalah suami. Tapi jangan dibuat-buat sakit. Elok masa shopping sehat, segar, elok, tiba-tiba sakit pinggang lah, sakit kepala lah, sakit itulah, tai mengumpat, sakit tu tak ada. Sehat elok je. Allah Maha mengetahui. Kita benar tidak untuk memberikan alasan kerana laknat itu daripada Allah. Allah melaknat seorang wanita yang menolak ajakan suaminya daripada malam sehingga pagi. Dalam hadis yang lain, daripada start dia tolak sehingga dia menerima balik ajakan dengan taubat. Kalau dia tolak ajakan suami sebulan, sebulan dilaknat. Kalau mati dalam keadaan laknat Allah, bagaimana kedudukan wanita ini? Antara kewajipan paling besar seorang isteri, seorang wanita adalah membantu suaminya menundukkan pandangan terhadap wanita lain, mengalihkan nafsu yang menjadi fitrah yang Allah ciptakan kepada lelaki dan perempuan daripada yang haram kepada yang suci dan halal. Sebab itu wanita tidak dibebankan dengan kewajipan urusan-urusan rumah tangga yang menyebabkan dia keletihan ataupun dia tertekan. Jaga anak, penat dengan kena anak, lepas tu nak masak lagi, sambil masak dukun anak, nak kacau ini. Tapi suami yang bijak, dia tahu dia ada keinginan, contohnya malam tersebut dengan isteri, suami ni siap-siap, dah bagi tahu hari ni awak tak payah masak, dah bagi tahu awak plan, awak jangan penat sangat sekian-sekian. Ini satu komunikasi yang penting. Suami juga bantu isteri, isteri boleh bagi khidmat hubungan suami isteri yang terbaik.